Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Cikgu harap semua kelas 3 cekal bersedia untuk kelas online kita yang pertama hari ini. Apa khabar semua? Sihat? Okey. Kenal ke saya siapa? Okey. Nama cikgu Nuraini binti Mat dan cikgu akan mengajar kamu subjek sejarah. Okey, keperluan untuk kelas cikgu, hari ni kita buat sesi perkenalan lah. Minggu ni cikgu tahu semua orang memang semangat nak sekolah, tapi disebabkan kita ada pandemik, jadi tak boleh nak bersekolah. Cikgu harap semua orang bersabar. Jadi, keperluan utama dalam kelas cikgu, yang pertama mestilah ada buku teks. Sebab semua yang kita akan belajar adalah melalui buku teks. Yang itu yang utama. Okey, yang kedua, cikgu mahu semua orang mesti ada satu buku nota untuk menulis nota yang panjang. Buku panjang tu lah. Okey, yang ketiga, yang ini. Buku ni adalah buku latihan yang kamu beli di koperasi. Okey, sekarang ni buku ni dah sampai di sekolah. Jadi sepanjang sesi kita belajar, cikgu faham kalau nak buat soalan online selalu tu mungkin data susah kan, mahal. Jadi kita akan gunakan sepenuhnya buku ni yang kamu dah beli untuk buat latihan. Okay, faham? Alright. Okay, kalau semua orang dah faham, dalam buku ini ada 8 tajuk utama. Okay. Sebenarnya apa yang kita kena belajar sejarah tingkatan 3 ada 8 tajuk utama yang akan kita belajar sepanjang tahun insya-Allah. Okey, hari ini cikgu tak akan ajar secara lebih mendalam. Cikgu cuma akan reviewkan beberapa tajuk utama. Okey, bab 1 kita akan belajar kedatangan kuasa barat. Okey, kita akan tengok kenapa kuasa barat tu datang, siapa mereka, apa faktor kedatangan dia dan apa persaingan antara kuasa barat 1, kuasa barat 2. Contohnya British, Jerman, Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika lah. Okey. Bab yang kedua, kita akan belajar pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey, negeri-negeri Selat tu ada di Semenanjung. Dan yang ketiga, bab ketiga adalah pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Nanti cikgu akan bagi tahu secara detail kenapa negeri tersebut diberi nama Negeri Melayu Bersekutu. Dan bab yang keempat, kita akan belajar pentadbiran negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang kelima, pentadbiran barat di negeri Sarawak dan Sabah. Dalam bab ini, kita akan tengok kenapa ada pentadbiran barat. Adakah sebelum ini pentadbiran daripada negara lain? Okey, bab yang keenam, kita akan belajar apa pula kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi di Tanah Melayu dan kesan sosial. Apa akan jadi? Apa yang jadi dengan ekonomi kita? Okey, bab yang ketujuh, adakah orang Melayu akan membiarkan sahaja pentadbiran barat di Tanah Melayu? Okey, bab ketujuh kita akan belajar penentangan masyarakat tempatan. Okey, masyarakat tempatan, waktu itu dia tak kata orang Melayu sahaja sebab di Sabah dan Sarawak ada bangsa yang lain. Okey, dan yang last sekali, apakah peranan raja dan pembesar? Jadi, dalam bab yang ke-8, kita akan belajar kebijaksanaan dan pembesar Melayu
menangani cabaran barat. Okey. Adakah boleh faham? Susah ke sejarah? Tak susah sebenarnya kalau baca. Okey. Dalam bab ini semua dah ada dalam ni. Jangan risau. Okey. Perkara yang seterusnya, cikgu nak bagi tahu, dalam sejarah ada 3 bahagian soalan yang perlu kamu jawab untuk mendapat skor yang baik. Okey. Bahagian A ataupun bahagian pertama, kamu akan menjawab soalan dalam bentuk objektif, iaitu sebanyak 20 soalan. Okey. 20. Tak banyak, tapi kalau salah banyak, efek markah kamu. Okey. Bahagian yang kedua, iaitu bahagian B. Bahagian yang kedua, bahagian B. Kamu akan diminta untuk menjawab soalan subjektif. Tak banyak juga. Satu soalan ada 4 bahagian kecil. Biasanya, dia akan ada 4 soalan. Contoh soalan subjektif. Maksudnya soalan yang ada jawapan panjang. Okey. Soalan bahagian ini ada 40 markah. Kalau bahagian A tadi ada 20 markah. 20 soalan, 20 markah. Bahagian B, 40 markah. 4 soalan, 40 markah. 1 soalan, 10. Okey. Bahagian yang ketiga adalah bahagian C. Bahagian C ni kena buat esei ataupun karangan panjang. Jawab cuma 2 soalan, tapi 2 soalan ni mewakili 40 markah. Okey, 40 markah. Dapatlah 100 markah. Seterusnya, dalam tingkatan 3, kamu akan diberi satu kerja khusus. Kerja khusus ni biasanya tajuk akan diberi mengikut tahun semasa. Jadi, ikut nasib kita. Kalau kita dapat soalan yang sukar, soalan yang mudah, biasanya soalan dia tak adalah aras tinggi yang menyusahkan kamu. Biasanya dia mudah untuk mendapat markah. Yang penting kena rajin. Boleh? Okey. Cikgu harap sesi perkenalan kita minggu ini, kamu boleh tanya soalan, kamu boleh mesej nanti cikgu, dan kamu boleh bertanya soalan apa-apa yang kamu tak faham, boleh tanya. Okey. Mungkin cikgu akan buat Google Meet. Itu pun tengok juga kalau data kamu, lepas tu feedback kamu, respon kamu memuaskan, cikgu akan buat Google Meet. Okey. Sampai di situ saja. Terima kasih.